harian. Jadi seterusnya kita nak beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu kita akan berbicara berkenaan dengan program Empower NCER, kemahiran dan keusahawanan. Dan program ini telah pun lama sebenarnya, telah pun berlangsung. Ianya adalah untuk meningkatkan pendapatan peserta, dan juga program ini menyasarkan golongan belia, wanita, orang asli dan juga siswazah yang menganggur, dan juga golongan B40 berusia di dalam lingkungan 18 hingga 45 tahun. Dan yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan bersama dengan saya, iaitu Datin Syahdi Datuk Ahmad selaku pengarah Jabatan Modal Insan NCIA. Assalamualaikum Datin. Assalamualaikum. Terima kasih Sofia. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Selva, iaitu pengarah urusan Knowledge Group of Company. Selamat pagi. Selamat pagi. Selva, ya. Baik, dan sebagai permulaannya mungkin Datin boleh berkongsi kepada saya dan juga para penonton di rumah, iaitu apakah itu NCIA dan apakah peranan NCIA? Silakan. Okey, terima kasih. Mungkin ramai yang tak kenal NCIA, mungkin terdekat logo NCER. Ramai orang confused between the two. So NCER ni adalah Northern Corridor Economic Region yang meliputi negeri-negeri utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. NCIA adalah agensi. So NCIA ini adalah satu agensi di bawah Kementerian Ekonomi. Fungsi kami adalah untuk merapatkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi di antara negeri-negeri. Dan apa yang kita buat untuk laksanakan tersebut adalah melalui 3 pendekatan. Satu, kita bawa pelaburan daripada dalam dan luar negara. Kita juga laksanakan projek-projek berimpak tinggi seperti Kedah Rubber City, kita ada CVIA di Perlis dan sebagainya. Dan hari ini kita bercakap tentang program-program modal insan yang mana kita inginkan supaya apabila kita bawa pembangunan ada juga impak kepada komuniti setempat supaya mereka tidak ketinggalan. So itu adalah antara the 3-prong approach yang kami laksanakan. NCIA sudah berada di tahun 2018 dan kita memang 2008 dan kita laksanakan program-program modal insan sejak 2019. Wah, lama dah Datin. Telah lebih daripada 190,000 peserta yang meliputi bukan saja B40 seperti yang Sofia sebut tadi, orang asli, wanita, belia, tetapi juga perusahaan mikro dan juga SMEs. Itu dia. Dan saya kira ini satu program yang cukup baiklah untuk ramai sebenarnya yang boleh mengikuti program ini. Dan mungkin Encik Selva boleh kongsikan berkenaan dengan program modal insan ni. Mungkin boleh perincikan dengan lebih lanjut lagi. Oh ya, terima kasih. Khusus yang kita nak tawarkan ini untuk, seperti Datin kata tadi, kan untuk P40, untuk ibu tunggal, penganggur, belia kan. Jadi khusus ni terdiri daripada macam pastry, baking kan, industri yang berkembang pesat, industri pemakanan. Selain daripada itu yang moden sedikit dia macam retort packaging, industri pemakanan. Okay? Yang perlukan lebih ramai cara untuk package benda tu sekali kan. Selain daripada itu fiber optic, khusus yang lain dari yang lain yang kita pernah buat. Dengan 5G yang akan meningkat. Jadi kita perlukan pakar dalam bidang fiber optik. Selain daripada itu untuk orang kata penempatan pekerjaan. Okey, yang kita dapat tu keusahawanan. Yang boleh buat bisnes. Yang selain daripada itu peningkatan pendapatan dari segi penempatan pekerjaan. Pekerjaan yang in demand sekarang ini. Okay? Jadi macam copper industry, insulation, oil and gas. Benda macam tu kita akan tawarkan. So selain daripada kursus, apa yang kita bagi itu starter kit permulaan. Okay? Jadi bukan hanya dia orang buat kursus, tapi selepas dia orang habis kursus ataupun sebelum dia orang habis itu kita dah bagi dia orang starter kit. So starter kit ini akan memudahkan untuk memulakan perniagaan kan. Jadi itu yang kita bagi. Selain daripada itu coaching, mentoring yang sangat perlulah. Kalau kita tahu kursus saja, lepas tu apa dia buat kan? Betul. Jadi apa yang kita buat tu coaching untuk 6 bulan. Jadi hand holding tu yang paling penting. Kita bimbing dia orang sampai dia orang boleh meningkatkan pendapatan. Macam Datin kata tadi, peningkatan pendapatan yang paling penting dalam insentif ini. Wow, itu dia. Maksudnya mereka yang mengikuti program ini tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Ada coaching, sesi coachingnya untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka selepas mengikuti program ini. Dan mungkin Datin juga boleh kongsikanlah berkenaan dengan program Empower NCER, latihan kemahiran dan juga keusahawanan ini. Apa lagi antara perkara yang akan diberikan, yang akan dibantu khususnya pada golongan ini? Okey. Program Empower NCER
NCR ni memang telah kita laksanakan sejak 2019. So dah 3 kumpulan yang telah kita laksanakan. Dan kita lihat dia adalah satu program yang sangat berimpak tinggi di mana seperti yang Cik Selva sebut tadi, kita bagi kemahiran, keusahawanan. Kita bagi peluang dan ruang untuk mereka. Sebab mungkin Sofia tahu di utara ni banyak ada daerah-daerah yang mempunyai insiden kemiskinan yang sangat tinggi. Betul. Jadi selari dengan usaha kerajaan untuk mencapai sifar kemiskinan tegar sehingga 2025, NCIA memang laksanakan program-program ini. Jadi kita turun sampai ke kampung, ke daerah. Di NCR ni ada 30 daerah. Kita pergi sampai ke kampung, kita buat hebahan. So hari ini adalah antara satu inisiatif untuk kita war-warkan supaya wanita-wanita, belia-belia menganggur, juga sesiapa yang mungkin inginkan merubah diri mereka, keadaan kehidupan mereka, kerana macam saya sebut tadi, dah hampir 18,000 peserta di bawah program Empower NCR ni, dan saya memang selalu seronok untuk berceritakan 1,000 daripada mereka dah keluar daripada B40 dan mencapai T20. Mungkin saya boleh kisahkan seorang wanita, ibu di Kedah. Keadaan rumah dia memang di dalam ladang getah. Melalui program kami, kita kujutkan keusahawanan, kita beri dia skill untuk perniagaan dan juga penyediaan makanan. Dia sekarang mempunyai warung romantik di Pendang dan sudah membeli kereta baru-baru ni. Sekarang ni dia kata dia tak payah risau nak beli makanan dan bahan-bahan sekolah untuk anak-anak dia. Ada seorang lagi belia di Pulau Pinang, Mizal, yang dulu kita beri khusus repair telefon. Dulu dia menjual barang-barang kanak-kanak di pasar malam, sekarang dia usahawan berjaya. Last saya bincang dengan dia, dia kata income dia hampir 20,000 sebulan. Dan dia wujudkan pekerjaan. Dan di Perak pula ada satu ibu, dia mengikuti kursus spa dan urutan. Dia sekarang ada 3 ejen. Dengan dia menjaga ibu-ibu bersalin. So ini adalah antara contoh-contoh khusus yang kita berikan. Kita ajar berniaga, kita ajar melalui social media, e-commerce, dan program ini memang telah berkesan sebab even masa zaman COVID, yang mana kursus-kursus terpaksa diadakan melalui dalam talian, ia tetap memberi impak dan kesan kepada peserta, yang mana mesti kita dapat mencapai objektif. So kita memang ingin mewawarkan, memang kita mengajak semua datang dan apply untuk mengikuti program ini. Kita ada 30 Empower Center di semua daerah. Cik Selva ni adalah salah satu daripada penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh NCIA, Knowledge Group Companies. 8 daerah daripada 30 daerah. So kita nak wawarkan bukan saja di Pulau Pinang tetapi di Perak, Kedah dan juga di Perlis. Semua kita tak lupakanlah, semua golongan kita ambil kirakan semua untuk kita bantu untuk merubah kehidupan mereka. Kan daripada B40 jadi T20 tu kan, siapa tak nak. Jadi Mr. Selva mungkin boleh kongsikan juga antara latihan-latihan yang disediakan di bawah program Empower NCER. Seperti yang kata tadi kan, macam kita buat untuk pemakanan. Dia orang buat, kalau katakanlah dia orang cuma buat makanan saja, nak buat packaging macam mana? Jadi kita ajar dia orang macam retort packaging. Kaedah packaging yang terbaru kan, untuk makanan tahan lama, higienik kan. So kita buat benda yang macam tu. Jadi bukan macam dia orang sediakan makan aja kan. Jadi rangkaian pemakanan dia itu lengkap. Semua aspek kena tahulah kan. Dari segi pemasaran, macam e-commerce, dah sediakan makanan. Macam mana nak pasarkan sekarang? Jadi dia orang kena tahu macam mana buat pemasaran. Jadi kita buat Facebook marketing untuk dia orang. Kita buat Instagram, sekarang baru tadi TikTok. Betul. Jadi yang apa yang kita boleh capai itu kita buat. Sebelum kita buat benda ni, kita juga mengkaji kehendak semasa kan. Betul. Di kawasan-kawasan tu. Macam mana kita buat profiling. So apa yang kita buat pergi turun padang. Kita tanya macam mana. Dengan penghulu, dengan ketua kampung, dengan yang ada di kawasan tu, apa yang diperlukan. Jadi kita boleh memenuhilah permintaan dia orang kan. Keperluan di sana. Keperluan di sana ataupun industri yang berkembang di sana. Katakan di Pangkor, perikanan, ataupun pembaikan bot. Yang itu kita dah buat. Jadi dia ikut macam mana kawasan yang macam Datin kata tadi kan, 30 office ataupun pejabat NCR. Kita beruntuk 8 kawasan. Jadi kita akan mengkaji kehendak semasa di sana. Itu dia. Bukan usaha yang mudah, sebenarnya banyak aspek yang perlu diambil kira. Dan Datin, sedikit daripada Datin, bagaimana untuk para penonton yang berminat untuk mengikuti program ini, bagaimana mereka ingin mendaftar dan sebagainya?
Ya, kita ada 30 Empower Center. So saya rasa kalau di mana-mana just search Empower Center, di setiap 30 daerah di utara ni boleh datang ya berjumpa dengan site officer kami dan boleh apply. Kita juga ada telefon mungkin saya boleh letakkan nombornya. Terpapat kat TV kan sekarang ni. Untuk Perak 019 2170 0137. Okey. 019 2170 0137. Untuk Pulau Pinang 019 2170 0167. 019 2170 0167. 67. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, sekiranya anda ada sebarang persoalan dan ingin mendaftarkan diri anda, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-duanya. Terima kasih diucapkan kepada Datin Syahdi Datuk Ahmad selaku Pengarah Jabatan Modal Insan NCIA. Terima kasih banyak Datin. Dan juga tak dilupakan kepada Encik Selva sendiri iaitu selaku Pengarah Urusan Knowledge Group of Companies. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, baik para penonton, itu dia berkenaan dengan program ini yang dapat membantu anda semua merubah nasib anda pada masa akan datang. Sekiranya anda berminat, boleh terus ke website ataupun ke nombor telefon yang kami kongsikan tadi. Baik, seterusnya kita akan berhenti berehat seketika. InsyaAllah kembali nanti kita akan berkongsi berkenaan dengan aksi Liga Malaysia secara percuma di RTM selepas ini.